Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar? Alhamdulillah. So hari ini saya dapat bersiaran. So bila dah start balik, perlahan-lahan aktiviti perniagaan tu kadang-kadang rasa macam tak terkejar pula sebab in between kita driving dan sebagainya. So saya cuba konsisten untuk yang ini. So Alhamdulillah. Jadi last week I dah habis tentang bayi kuning. Okay, bayi kuning ataupun jaundice. So sangat-sangat bahaya jika ibu tidak ada pengetahuan dan cuba menyelesaikan bayi kuning ni dengan orang kata kita pandai-pandai sendiri saja. Contoh macam jemur bayi dekat matahari dan sebagainya. So itu semua tidak digalakkan. So I hope untuk siri bayi jaundice ni dah alhamdulillah insyaAllah kita adalah some small knowledge kalau tak banyak pun. Okay, so yang pentingnya kita tidak beri apa-apa secara direct kepada bayi. So tak jemur bayi di sinaran matahari, okay, dan perlu mendapatkan bacaan, okay, sebab ini adalah penting supaya bacaan baby jaundice ini tidak tinggi yang di mana boleh memudaratkan dan akan merosakkan otak dia. Right, so hari ini saya nak kongsi tentang penjagaan tali pusat bayi baru lahir. So ni pun memang common a challenge kepada ibu baru, terutamanya tak ada pengalaman lagi dan a lot of mitos lah yang dikaitkan dengan tali pusat ni kan. Contoh macam kalau tali pusat tu lambat jatuh, bayi ni degil. Okay, dan sebagainya. Tapi besides that lah, saya rasa kan, dan saya sangat percaya tentang orang kata fakta sains lah, fakta sains. Okay, so hari ni nak kongsi sikit tentang penjagaan tali pusat bayi. Dia tak ada kena-mengena kalau penjagaan orang kata bayi tu lambat kan, dia punya tali pusat dia tu jatuh, kita associatekan dengan bayi ni ada degil lah, itulah ini dan sebagainya. So I rasa kita patut educate diri kita bagaimana nak jaga betul-betul tali pusat ni supaya sentiasa kering dan cepat terjatuh daripada bayi tu. So itu yang penting. Okay, itu yang penting dia. Alright, so I kongsi satu artikel kat sini kalau saya boleh kongsi. Okay, so saya dapat daripada majalah Pa and Ma. So yang ni tentang penjagaan tali pusat bayi lah. Okay, sekejap ya, saya buat setting takut kadang. Right. Okay, so elak buat 8 kesilapan ini dalam penjagaan tali pusat bayi baru lahir. Okay, bukan mama sahaja, papa dan ahli keluarga pun perlu tahu. Okay, so penjagaan ini adalah dijaga oleh kalau boleh seluruh isi keluarga lah, bukan semata-mata diletakkan kepada bahu ibu sahaja. Okay, so elakkan membuat kesilapan dalam penjagaan tali pusat bayi baru lahir. Okay, kerana silap cara boleh mengakibatkan jangkitan kuman dan bernanah, dan kerana itu dia drag, dia ambil masa untuk kering dan jatuh sendiri. So the thing is sebab kita sebagai parents kadang-kadang kita tak sabar ataupun kita memang tak tahu bagaimana nak mengendalikan ni, dan pastinya kalau kita abaikan pengetahuan tentang penjagaan tali pusat bayi baru lahir ni, jadi kesian kepada bayi itu sendiri. Okay, so kena berhati-hati kat situ. Okay, so semasa hamil fungsi plasenta ialah mengangkut oksigen dan nutrien kepada ibu, daripada ibu kepada bayi janin untuk dia membesar dan berkembang. Okay, so kemudian selepas proses kelahiran, plasenta itu akan dipotong kerana bayi tidak lagi memerlukan uri. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, inilah gambaran tali pusat ni, sebab dia yang menyalurkan darah, oksigen dan makanan kepada bayi semasa sepanjang tempoh di dalam kandungan ibu. Okay, so pusat yang terbentuk pada bayi adalah pangkal tali pusat yang telah dipotong. Yang telah dipotong semasa proses kelahiran. Jadi tali pusat yang tertinggal pada bayi perlu dirawat supaya tidak berlaku jangkitan
kuman. So pada kebiasaannya tali pusat ini akan tertanggal about dalam masa 3 ke 10 hari bergantung kepada tahap penjagaan. Sekiranya penjagaan yang dilakukan betul, maka lebih cepat tertanggal. Okey, namun tempoh luruh ini berbeza bagi setiap bayi. So itu sebab saya cakap kadang-kadang kita tak tahu ya maklumat yang tepat bagaimana nak menjaga dia supaya sentiasa kering dan cepat luruh, tapi akhirnya dia memakan masa yang lebih daripada biasa. Okay. So jangkitan kuman boleh melambatkan proses tertanggalnya tali pusat ini. Okay. So sepsis ataupun jangkitan kuman dalam darah adalah salah satu yang sering berlaku sekiranya penjagaan kurang bersih kepada pusat bayi. Okay. Sepsis tidak boleh dipandang ringan kerana ia boleh menyebabkan kematian kepada bayi sebab bila dah prolong nanti mungkin dapat jangkitan pula. Okay. So tanda-tanda tali pusat yang bermasalah ialah timbul kemerah-merahan pada sekeliling pusat bayi, bau yang kurang menyenangkan, mengeluarkan nanah dan bayi demam. Okey, so oleh itu orang ibu bapa perlu menjaga dengan betul. Okey, so ini adalah 8 tip penjagaan tali pusat bayi. Yang pertama, elakkan keadaan yang lembap pada tali pusat bayi. So ini adalah kerana kelembapan adalah salah satu keadaan yang menggalakkan pembiakan bakteria dan kuman. So sebagaimana kita jaga luka, sentiasa nak pastikan tempat tu kering. So bila dia kering, dia cepat sembuh. Okay, so macam tu juga dengan tali pusat bayi baru lahir. So hindari penyapuan sebarang ubat-ubat, bedak atau ramuan tradisional selain daripada yang dibekalkan oleh pihak hospital. So ni memang saya tak nak sentuh lah. Memang banyak lah orang kata tips tradisional. Atau kata tips tradisional ni kita tidaklah hendak memperkecilkan keberkesanan dia. Tetapi bagi saya buat rawatan tu mengikut apa yang disyorkan oleh pakar perubatan dulu. Okay. So cucian yang kerap akan membantu mempercepatkan ia kering dan luruh. Anda boleh mencuci setiap kali menukar lampin bayi, iaitu setiap 3 hingga 4 jam sekali. So pastikan tangan bersih sebelum proses mencuci tali pusat. Tangan yang kotor meningkatkan risiko jangkitan kuman. So kita kena observe sangat-sangat kita punya hygiene practice. Elakkan menyentuh bahagian tali pusat selepas dicuci. Okay, so jangan pakaikan barut terlalu ketat. Jangan cabut tali pusat bayi kerana bimbang berlaku pendarahan. Biar dia tercabut sendiri. Kadang-kadang dia punya orang kata tali tu dah macam memang nipis sangat kan. Tapi biarlah dia tercabut secara semula jadi. Biar dia tercabut sendiri. Jangan tarik kan. Okay. Right. Sebab technically sebab bila dia dah dry dia akan luruh sendiri. Okay, so itu penting. Jadi kalau kita tak sabar, takut nanti boleh mengakibatkan pendarahan. So jangan buat tu. Okay, dan pastikan tali pusat berada di luar semasa memakai lampin. So ini bertujuan untuk mengelakkan kelembapan dan jangkitan kuman yang berpunca daripada najis dan air kencing. So selalu kita nak bagi dia punya klip tu kan, kita nak bagi dia punya klip tu macam duduk diam. So kita orang kata tutup dengan lampin ataupun diapers. Tapi perbuatan ini akan menyebabkan orang kata merebak pula daripada najis dan air kencing bayi lah. So benda ni tak hygiene juga. Jadi selalu kita tengok nurse dia akan lipat sikit bawah pusat tu and then dia akan tutup diapers tu. So yang bahagian tali pusat tu dibiarkan kat luar. Tapi kena berhati-hati sebab takut kami kadang-kadang macam tertarik ke apa, jadi bayi boleh rasa sakit tu. Okay, so yang tu memang kena perhatikan lah. Okay, so right. Okay. So penjagaan tali pusat pada masa 24 jam selepas kelahiran atau basah perlukan cucian daripada bahagian atas. So pastikan setiap sapuan memerlukan satu ketulang kapas yang dimulai daripada bahagian atas bahagian atas ke bawah berakhir pada cord clamp yang dipegang pada klip tu. Pastikan tangan anda bersih dan ketulang kapas juga bersih. So gunakan larutan yang dibekalkan oleh pihak hospital. So satu kali kita cuci tali pusat bayi ni kita buang. Jadi kita guna yang baru, yang bersih untuk the next one. So kita tak guna satu kapas tu untuk buat orang kata lap ke semua permukaan tu. Jadi kalau sebenarnya dia depan, belakang, tepi sebelah kiri, tepi sebelah kanan. So technically mungkin 4 kapas. Jangan guna yang sama. Okay, so pastikan tangan bersih dan lepas kita dah bersihkan
tali pusat bayi tu jangan, kalau boleh jangan pegang lagi. Okay, right. So, okay, penjagaan tali pusat kering. So, selalunya beberapa hari, okay, right. So, hujung dia akan mula kering. So, cara mencuci juga berbeza. Di mana boleh mulakan daripada bawah, pangkal tali dulu, iaitu bahagian yang masih lembab. Okay, sapuan kemudian perlu dilakukan pada bahagian atas dan diakhiri pada bahagian clip tu ya, ataupun cord clamp tu. Okay, so masa kita nak mandikan bayi pun memang berhati-hatilah sebab dalam keadaan lembab, lepas tu kita kena pastikan kita lap kering-kering lah. Okay, bahagian ni. So perlu diingatkan bahawa setiap kali selepas cucian anda ditegah daripada menyentuh bahagian tersebut lagi sehingga proses pencucian seterusnya. So elakkan membelik tali pusat dengan tangan kotor. So sangat-sangat jangan biarkan sesiapa memegang bahagian ini dan juga kalau mereka tak jaga bayi dan kalau boleh elakkan daripada orang-orang ni melihat kawasan situ kan, sebab kita tak nak tercemar dan sebagainya. So apabila ingin memakai lampin kepada bayi, pastikan pusat tersebut berada di bahagian luar dan bukan dalam. Okay, so bertujuan untuk mengelakkan kelembapan dan mengelakkan daripada terkena najis. Okay, so tu sangat penting. Right, so cuma kadang-kadang kita tak ada knowledge tu. Bila kita tak ada knowledge tu, kita ingat kita dah buat yang betul. So selalu hospital akan bekalkan macam alcohol swab tu. So alcohol swab tu boleh guna, tapi kadang-kadang dia mungkin bagi kita sikit je lah. Dia mungkin bagi kita sikit, so mungkin kita boleh beli di farmasi ataupun kita lap guna tuala ataupun tuala lembut ataupun kain yang lembut. Okay, so inilah dia antaranya supaya kita boleh pastikan tali pusat tu dibersihkan, dicuci, dibersihkan, kemudian dalam keadaan sentiasa kering. So maksudnya teknik nak pakai lampin tu pun memang kena letak dia kat bawah pusat. So kena berhati-hati. Jadi masa kita pegang bayi pun kita mesti beringat yang bayi ni dia punya, orang kata, cord clamp dia tak ditest lagi. Okay, maksudnya tali pusat dia masih ada dekat situ dengan klip dia. Okay, so itu ialah kita tak nak ibu biarkan dia dalam keadaan lembab, tak cuci bersih dan juga masuk dalam lampin. Sebab nanti akan terkena najis. So kalau boleh tak nak yang tu, nanti dia lagi lambat baik. Okay, nanti dia lagi lambat baik. Okay, so dan saya ada jumpa juga satu artikel ni. So ni jururawat kongsi 7 tips penjagaan tali pusat bayi sebelum tanggal. Right, so okay, ni semua adalah orang kata knowledge ya. Okay, so jadi kita nak tahu jugalah, okay, pengurusan tali pusat bayi sebelum tanggal. Okay, so memanglah tali pusat ni kalau tak dibersihkan betul-betul nanti nampak macam hitam-hitam, kotor, lepas tu kita pergi korek lagi, sedangkan bayi masa tu dah rasa sakit. Okay, so kalau boleh kita elakkan lah. Okay, so ni gambar rajah. Okay, macam mana cord clamp ni. So nanti lama-lama dia akan terputus lah, dia akan luruh. Dia akan luruh ya. Okay, so first ialah sentiasa bersih. Sentiasa bersih. Sentiasa bersih dan sentiasa kering. So itu first dia, tip dia ya. Okay, second ialah kapas juga yang bersih. Kapas yang bersih, cecair daripada hospital ataupun alcohol swab lah. Okay, pastikan kering. Okay, so ambil kapas dan sapu kering kat tempat tu. Memang kena sapu kering. Okay, so jangan ditutup. Sebab tutup tu nanti akan jadi tempat tu lembab. Dan juga meningkatkan risiko jangkitan. Okay, right. So jangan rendam dalam air. So so sebab dia macam ni lah. Sebab dalam keadaan yang lembab, jadi dia tak cepat kering kan. Dia tak cepat kering, jadi dia memang dia memang agak sukar lah untuk luruh. So kalau boleh lepas kena air je, kita terus lap. Okay, sangat sensitif ya benda ni. Okay, so tanda jangkitan dah cakap macam dah bayi demam, kemerahan, ada nanah, ada bengkak, kan, ada bau yang macam busuk sikit. So memang dah tahulah memang
akan terkena jangkitan. Right, so jangkitan bayi ni boleh membahayakan nyawa, jadi jika lewat dirawat kerana kuman boleh berjangkit ke organ sekitar dan merebak sehingga ke dalam salur darah. So itu sangat kena perhatikan, sebab tu kita fikir memang aspek kebersihan adalah tak boleh di kompromi ya. Okay, so sila segera ke klinik jika terdapat rawatan ni. Okay, so jangan tanya lagi lah mana-mana grup. Saya memang tahu sebab lately saya baca a lot of ni kan, grup-grup ibu hamil, dia orang suka tanya sesama mereka. Tapi bagi saya sebenarnya pasal you tanya tu ialah experience yang boleh dikongsikan. Bila experience, apa tu, tak semua orang rasa benda yang sama atau lalu benda yang sama. So sebenarnya yang paling tepat adalah mendapatkan fakta, mendapatkan fakta, kemudian kita ada banyak masa dan ruang untuk pergi cari benda ni. Kemudian kita mungkin boleh beli buku dan bertanyakan pakar kanak-kanak. Okay, so itu yang paling penting sekali. So bukan kita bertanya each other sebab pengalaman masing-masing tak sama. So itu yang saya khawatiri, dan kita yelah, kalaupun kita bergantung kepada Google review dan sebagainya, tapi dalam masalah kesihatan tak boleh. So kita dapatkan daripada pakar. Okay, bawa jumpa pakar kanak-kanak ataupun pediatrik lah. Okay, right. So pastikan pampers ditukar segera apabila lembab ataupun anak membuang air. Sebab najis ni kita tak nak terkena dekat tali pusat tu dan akan mencemarkan dia. So jangan tarik tali pusat bila tali pusat tu hampir tertanggal. Okay, boleh menyebabkan pendarahan. Biarkan tali pusat itu jatuh sendiri. Okay, so jangan sapu gamat, jangan sapu minyak lain selain yang dibekalkan oleh hospital. Jangan sapu bedak, jangan sapu lotion. Dia tidak membantu mengeringkan tali pusat. So memang ini adalah satu fakta. Okay, so sekali lagi, doktor ni berpesan lengkapkan ilmu ibu bapa sebelum menimang cahaya mata. Kelak anda mudah di kemudian hari dan tidak dikecam. Okay, so ni gambar rajah ni lah kalau dah terkena orang kata jangkitan. Okay, dia akan menyebabkan bau, ada bernanah, berdarah dan sebagainya, dan bayi sangat tak selesa. Bayi akan meragam. Okay, so kita pun memang tak cukup tidur lah. Okay, bila berlaku benda ni. So elakkan. Elakkan letak minyak-minyak yang I know while it sounds traditional, tetapi yang lebih utama adalah menggunakan pendekatan perubatan dulu ya. Okay. I think itu saja. Okay. Right. So I think itu saja untuk perkongsian penjagaan tali pusat bayi baru lahir. So kita memang excited, okay, kita memang excited bila dapat baby ni kan, kita nak belik dia dan sebagainya, tetapi apabila kita sudah bersihkan dia, so elakkan memegang, menyentuh, elakkan, okay, sebab biar dia dalam keadaan yang sentiasa apa orang kata, ada pengaliran udara dan dia cepat kering. Biarkan dia jatuh sendiri, biarkan dia lurus sendiri. Jangan don't ever tarik dia. Okay, sebab dia akan membuatkan berdarah, bayi sakit dan mungkin bernanah dan mendapat jangkitan dan seterusnya. So kita kalau boleh tak nak lah benda tu, sebab kalau boleh janganlah bersambung-sambung lagi ya. So cukuplah kita jaga bayi tu dengan benar-benar berhati-hati. Kalau kita khawatir, kita mungkin boleh pakai sarung tangan. Kita pakai sarung tangan untuk bersihkan bahagian tali pusat tu dan buang selepas itu. So, sebab memang dalam aspek kesihatan kita memang tak boleh kompromi. Jadi penggunaan bahan-bahan cucian, tangan kita dan sebagainya. Right, so memang bila saya reflect balik, even kita sebagai penjaga kan, memang dari dulu lagi saya memang pakai mask. Sebelum ni saya memang pakai mask supaya saya tidak orang kata macam menghembus nafas kepada bayi. Because kita ialah third party, kita bukan ibu kan. Jadi kalau boleh benda tu pun kita jaga. So I think itu saja daripada saya untuk topik hari ini, iaitu penjagaan tali pusat bayi baru lahir. So saya suka bab ni sebab memang kita macam ralik tau bila kita tengah rawat bayi ni, bila kita tengah kata bersihkan dia, memang ralik. Dan tandanya kalau bayi selesa, dia tak nangis lah. Okay, right, I think itu saja dari saya. So sebelum saya undur diri, saya nak kongsi satu. Okay, so kita ada di Pantang Plus, kita akan buat kursus terapis berpantang secara percuma, dan kursus ini diadakan secara atas talian.
Jadi kepada mereka yang benar-benar berminat tentang industri penjagaan wanita dalam pantang ni, saya alu-alukan untuk menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat bagaimana mendaftar. Okay, so tempat memang terhad, tapi saya memang nak beri galakkan kepada mereka yang berminat. Okay, sebab kita tidak boleh tutup peluang orang lain semata-mata kerana kursus ni percuma. So tak boleh macam tu. Jadi bagi kepada mereka yang benar-benar berminat, boleh klik yang saya tertera maklumat ni dan hubungi kami untuk mendaftar. Untuk mendaftar. So kursus terapis berpantang ni dilakukan secara percuma kerana ianya adalah program tajaan kerajaan. Okay, dan kita memang nak orang kata macam bantu kepada mereka yang benar-benar hendak dan memerlukan. Untuk mereka yang nak mencuburi bidang penjagaan wanita dalam pantang ni secara sepenuh masa. Alright, so boleh hubungi maklumat yang tertera itu. So I think itu saja daripada saya untuk hari ini. So take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.